7.3 Kepentingan sungai dan tasik di Malaysia. Dalam tajuk ini, kita akan bandingkan kepentingan sungai dan tasik utama di Malaysia. Terdapat 7 kepentingan sungai dan 4 kepentingan tasik. Kepentingan sungai. Yang pertama, penjanaan kuasa hidroelektrik, sumber pengairan, kegunaan domestik, sempadan semula jadi, sumber protein, pengangkutan dan perhubungan, dan rekreasi dan pelancongan. Kepentingan tasik, kegunaan domestik, penjanaan kuasa hidroelektrik, rekreasi dan pelancongan, dan sumber protein. Kepentingan sungai. Yang pertama, penjanaan kuasa hidroelektrik. Jana kuasa hidroelektrik ialah pembekal sumber tenaga elektrik yang utama di Malaysia. Jana kuasa hidroelektrik dapat dibina kerana terdapat sungai-sungai yang beraliran deras. Jana kuasa hidroelektrik di semenanjung Malaysia diselia oleh Tenaga Nasional Berhad iaitu TNB. Okey, sebagai contoh, empangan Pelagus dekat Sarawak dengan empangan Kenering di Perak. Yang kedua, sumber pengairan. Air sungai menjadi sumber pengairan utama bagi kegiatan pertanian seperti penanaman padi. Jadi air sungai ni kita jadikan dia sebagai air untuk kita siram tanaman ataupun dekat dalam konteks yang dicerita ni untuk kita siram untuk kita airkan padi. Okey, Sungai Muda ataupun Kedah dijadikan sebagai rancangan pengairan untuk penanaman padi di dataran Kedah Perlis yang membolehkan padi ditanam sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Okey, selain daripada padi, air sungai juga boleh jadi sumber pengairan untuk kita siram tanaman lain. Sepertinya di ladang, kita perlukan contohnya ladang sayuran dan sebagainya, perlukan air untuk tumbuhan. Jadi air sungai ini menjimatkan peladang. Jadi tidak perlu gunakan sumber air mentah biasa, tapi boleh gunakan air sungai. 3. Kegunaan domestik. Air sungai dijadikan sebagai sumber air untuk kegunaan domestik. Domestik ni maksudnya dekat rumah, dekat kedai. Okey, antara sungai yang membekalkan sumber air untuk kegunaan domestik ialah Sungai Pahang, Sungai Rajang dan Sungai Kinabatangan. Okey, nombor 4. Sempadan semula jadi. Terdapat beberapa batang sungai di Malaysia menjadi sempadan negeri dan sempadan antarabangsa. Sebagai contoh, Sungai Berenam ialah sempadan antara negeri Perak dengan negeri Selangor. Manakala Sungai Golok ialah sempadan antarabangsa antara Malaysia dengan Thailand. 5. Sumber protein. Sungai membekalkan sumber ikan air tawar seperti ikan lampam, tilapia, patin, jelawat dan kelah. Sumber ikan air tawar ini adalah sumber protein untuk makanan manusia. Sebagai contoh, Sungai Kinabatangan, Sungai Berwas dan Sungai Endau. 6. Pengangkutan dan perhubungan. Beberapa batang sungai di Sarawak dan Sabah dijadikan jalan perhubungan antara kawasan pendalaman dan bandar. Untuk menghubungkan pendalaman dan bandar ini, kebanyakan tempat di pendalaman dia tiada jalan raya yang menghubungkan. Jadi kita guna dan gantikan kita gunakan sungai. Guna bot ataupun kita akan gunakan bot laju, bot ekspres.
Okey, sebagai contoh, Sungai Rajang dapat dimudiki sehingga ke Kapit di pendalaman Sarawak. Migrasi dan pelancongan. Beberapa batang sungai di Malaysia berarus deras, cetek dan jernih serta sesuai dijadikan kawasan rekreasi. Sebagai contoh, Sungai Melaka terkenal dengan aktiviti rekreasi River Cruise, manakala Sungai Sedim Kulim Kedah dan Sungai Kulu dan Tamparu di Sabah terkenal dengan aktiviti meredah jeram iaitu water rafting. Tasik. Yang pertama, kegunaan domestik. Sama seperti sungai, tasik membekalkan sumber air untuk kegunaan harian kepada penduduk setempat. Sebagai contoh, penduduk setempat di kawasan Tasik Bera Pahang menyalurkan air dari tasik ke rumah untuk kegunaan harian. Yang kedua, rekreasi dan pelancongan. Tasik dijadikan sebagai tempat rekreasi dan pelancongan. Contohnya seperti Tasik Chini, Tasik Bera, Tasik Kenyir, Tasik Titiwangsa dan Tasik Putrajaya. Kuasa hidroelektrik. Tasik dan sungai juga dijadikan tapak untuk menjana kuasa hidroelektrik kerana tasik mempunyai takungan air yang banyak dan besar. Sebagai contoh, empangan Temenggor Perak, empangan Murum Sarawak dan empangan Kenyir Terengganu. Yang keempat, sumber protein. Tasik membekalkan sumber ikan air tawar kepada penduduk setempat. Keadaan habitat semula jadi tasik yang masih terpelihara membolehkan pembiakan pelbagai jenis ikan air tawar. Contohnya, Tasik Bera kaya dengan pelbagai spesies ikan air tawar seperti ikan baung, haruan, lampam dan sebarau.